Okay, Assalamualaikum everyone. So we're going to discuss the summative practice for chapter 5, electronic. So for chapter 5, it's not so popular in the exam, so that's why we don't have much question to discuss actually. And then the good news about electronic, so the question always be a direct question. Soalan dia tak boleh berbelit-belit lah. So kalau dia tanya yang tu macam tu je jawab dia. Awak tak payah fikir kod macam ni ke, kod macam ni ke, tak ada. Dia soalan dia memang direct to the point. Okay, so let's start with question number 1. So using appropriate electronic symbols, draw a forward bias. So forward bias ni pincang depan. So pincang depan means arus boleh lalu. So bila kita lukis macam ni lah. Lukis macam ni, resistor nak buh ke tak nak buh, tak ada masalah. So when we draw F diode, bila reverse bias means kita punya terminal positif mesti belah sini. Itu je nak tahu betul ke salah. So kalau letak ni terbalik, dia dah jadi reverse bias. So arus tak boleh mengalir. Soalan nak forward bias. So aku nak lukis macam ni. Okay, nak ubah resistance lah. So what will happen if the battery is reverse? Okay, inilah soalan ni. So kalau kita reverse, baru kita bincang tadi, means positive current mesti bergerak dari positif ke negatif. So when the current flows here, sampai kat sini, apa jadi? Dia tak boleh lalu. So sampai kat sini je lah. So means what will happen if the battery connection is reverse? So means no current flows. Circuit tu tak lengkap. So tak boleh current flow sampai sini balik. So habis. Question number 2 is half wave rectification. So dia tulis siap, half wave rectification is connected to alternating power supply and a cathode ray oscilloscope. Okay, ni bahasa Melayu kita panggil OSK, oscillator sinar cathode. So ni oscillator sinar cathode ni benda apa? Dia detect cathode. Dia detect cathode ni, kita dah belajar sebelum ni, awal-awal sekali. Maksudnya dia detect elektron, dengan bahasa mudahnya dia detect current lah. So kat sini alternating, yang keluar kat sini sebab dia buat rectification, yang keluar kat sini is DC, direct current. So kalau kita nak buat graf ni, maksudnya kita buat graf I against D lah. Okay, so alternating current sepatutnya macam mana? Sepatutnya macam ni. Okay, itu speed. Bila dah ada diode, dia dah jadi DC. So yang bawah ni tak ada, yang bawah ni tak ada. So dia dah jadi macam ni. Lukis. Okay, bila lukis, make sure ni saya lukis tak cantik lah. Awal lukis bagi cantik. Lukis tu make sure amplitude kat sini sama. Kalau kat sini 2 kotak, kat sini pun 2 kotak. Kalau time interval dia 2 kotak kat sini pun 2 kotak. Awak tak boleh lukis ikut-ikut suka lah. Nak buat macam ni. Lepas tu lebar pula. Lepas tu dekat-dekat. Okay, so tak boleh lah. Dia mesti cun sama. Okay, then what happen if capacitor is connected? So kita connect capacitor. So kita kena tanya diri kita dulu, capacitor ni apa fungsi dia? Fungsi dia untuk meratakan arus, to smoothen. So nak meratakan arus, dia akan charge, dia ada way, dia akan release dia punya charge. So dia akan release sampai sini. Okay, nak lukis banyak lagi pun boleh. So time ke arus tak ada, masa kita gerak, dia ni power bank. Dia charge. Lepas tu belah sini arus tak boleh lalu sebab reverse bias. So charge yang dia simpan tu dia akan release. Ni charge dia release. So dia tak jadi leak-lap lah kita punya lampu. Dia akan jadi ada juga kat sini arus yang dilepaskan. Okay, that's for question number 2. For question number 3, this is full wave rectification. So bila dia ada 4, so this is full wave rectification. So full wave rectification dia pergi ikut mana? Okay, dia pergi ikut mana kena tahu. So dia suruh lukis pergi ikut mana. So awak tengok balik video yang sebelum ni, kita dah tunjuk lah pergerakan dia. Okay, let's say we start here. So ini nombor 1, sampai kat sini 2, so dia lalu sini 3, kat sini dah jadi reverse. So dia tak payah kira lah, dia pergi ke sini 4. Okay, ini ada lampu, lampunya dah 5, masuk balik sampai kat sini 6, 7, naik balik 8. Okay, so dia pergi situ. Alright.
Okey, lagi satu cycle dia pergi kat sini pula. Okey, dia lalu sini pak, kat sini dia tak boleh lalu. So dia pusing kat sini. Okey, so you draw balik. Then sketch the display. So sama juga display kat sini. If capacitor, sekarang kita bubuh capacitor. Fungsi capacitor meratakan juga. So kita akan dapat graf DC. Okey, graf dia sepatutnya macam ni. Ni yang sepatutnya. Tapi apa jadi, yang ini pun dapat juga. So yang ini pun dapat juga. So kita bawa naik atas semua. So kita dah dapat graf dia. Okey, so yang kat bawah tadi semua kita bawa naik. So location dia nanti ya. Okey, then kita ada capacitor, means capacitor akan release kat sini. Okay, so that's how the graph. What will happen to the current, output current, if the connection of D1 is reversed? Okay, sekarang ni, D1 ni, awak tukar kot sini. Kot sini. So, dia dah jadi, masa first cycle pergi, tak boleh lalu. Tak boleh lalu habis lah. So, means bahagian ni dah tak ada. Second cycle tak ada masalah. Okay, dia tak lalu D1. So, maksudnya ini tak ada. So, graf kita dah tak ada. Graf kita start macam ni. So, kat sini pun, pusing sini balik. Ini pun tak ada juga. Okay, so, capacitor masih ada. So, sebenarnya, kita dah jadi apa? Awal tadi, full wave rectification. Sekarang dah jadi half wave rectification. So, dia dah jadi half wave rectification. Nah, bukan full wave lagi lah. Walaupun kita tak reverse satu je. Okay, sebab dia tak boleh lalu ke belah sini. Dia boleh lalu sebelah aja. Boleh lalu sebelah half wave lah. Okay, so settle. Now, soalan konon susah sikit. Tak susah pun. Soalan ni dah ada siap lah. Table 4.1 shows the main component that are required for transistor to function as automatic light control. Okay, automatic light control. Draw a circuit with component provided. So, kat sini kita ada automatic light. Kita nak light ni menyala sendiri. Kita guna LDR. LDR ni apa? Light Dependent Resistor. Resistor yang bergantung kepada cahaya. So, bila jumpa je soalan LDR, dalam otak awak terus kena set. Bila LDR ni, kalau bright, tengah cerah, resisten tinggi ke resisten rendah? Okey, kalau tengah dark, gelap, resisten tinggi ke resisten rendah? Ni je konsep dia. Okey, kalau faham konsep ni, baru boleh pergi penerangan. So, mana satu jawapan dia? Kalau bright, resisten rendah. Okey, ingat satu cukup lah. Kalau cerah, rintangan kecil. Okey, rintangan kecil. So, the explanation dia, boleh tengok balik dekat textbook, muka surat 191. Okey, so this is detailed explanation. 1, 2, 3, 4. Ayat dia sangat panjang, awak ringkaskan dia. So, inilah cara kita susun. LDR ni mesti kat bawah. Kenapa mesti kat bawah? Okey, sekejap lagi kita discuss lah. Kita dah pernah discuss dah pun. Okey, yang ini awak tukar jadi LED. So, kita nak LED ni menyala ke tak menyala? Soalan kata ketika bright, cerah, menyala ke tak menyala? So, kita faham. Bila bright, resisten rendah. So, kita tak kat sini apa jadi? Dalam keadaan cerah, resisten dia rendah. So, bila resisten dia rendah, V equal to IR. So, V dia pun rendah sebab R dia rendah. Bila V dia rendah, VBE lah rendah, dia tak boleh overcome V minimum. Bila dia tak boleh overcome V minimum, arus ini tak boleh terhasil. Arus ini nak hasil, dia kena ada V, voltage kan? Voltage mesti ada, baru ada current. So, sekarang ni dia tak cukup untuk menghasilkan current ni. So, yang ini pun tak on. So, ini off. So, bila ini off, IC tak mengalir. So, ini tak menyala. Tu je cerita dia. Okay, penerangan panjang lebar ada kat sini. Semua boleh baca lah. Okay, saya dah simplify pun. Tengok video yang sebelum ni. Okay, then next question. Dia tanya apa soalan? Okay, state the modification of the automatic switch transistor of the automatic temperature control. Okay, sekarang ni
circuit yang tadi, tapi kita nak temperature control, means kita nak guna thermistor lah pula. Kita guna heat, sejuk dan panas. Tadi cerah dan gelap, sekarang sejuk dan panas. So that alarm will ring when its surrounding becomes very high. So maksud dia kalau terbakar, bunyi alarm. So awak nak buat modification apa? So sama juga kat muka surat tadi ada dah. Tapi kita kononnya kita tak mau tengok benda ni. Okay, kita nak modify apa kita punya circuit ni. So awak kena jawab, awak tak boleh terus lukis benda baru lah, awak modify. So modify means awak adjust apa awak dah lukis tadi. Okay, so apa modification yang patut awak buat? Okay, modification pertama kena buat apa? Pertama kita tak mau pakai LDR lah. Kita tukar LDR ni. Okay, kita tukar dengan thermistor. Okay, satu. Lepas tu LED kat sini kita tukarlah dengan bell. Tukarlah dengan loceng. Okey, baru betul. Tidak terbakar dan menyala ya. Orang tak tahu, orang bukan tengok. Okey, then apa lagi? Okey, kita kena faham thermistor ni macam mana dia punya function pula. Dia function ketika panas resisten tinggi ke panas resisten rendah. Okey, so ada kan thermistor kat sini boleh baca. Okey, so thermistor ni, okey, tengok kat sini. Resistance is high under room temperature. Okay, under room temperature dia high. Okay, so maksud dia kalau sangat-sangat panas resistance dia low. So kalau kita tukar tapi kita letak dia kat sini, bila panas sangat terbakar resistance dia low. Bila resistance dia low kat sini, VBE dia pun low. VBE dia punya low. Current IB tak ada. Current IB tak ada. Tak ada IC. Tak ada IC. Loceng tak bunyi. So maksud dia kita tak boleh letak dia kat sini. Kita kena letak dia kat sini. So awak punya modification apa? Tukar LED dengan bell. Tukar LDR dengan thermistor. Lepas tu tukar tempat LDR ni kat bawah. So thermistor tak mau kat bawah. Thermistor kat atas. Kenapa tak thermistor kat atas? Bila suhu sangat-sangat tinggi, resisten dia rendah. Bila resisten kat sini rendah, resisten kat sini akan jadi tinggi lah. Contohnya kat sini 6, kalau kat sini 1, kat sini jadi 5. Macam buat 1, 6. So bila V kat sini tinggi, baru VBE function, baru IB mengalir, baru switch is on, baru ada IC, loceng boleh bunyi. Okay, so baca je muka surat 1 sampai 1 sampai faham. Tak baca tengok video tu banyak kali. Okay, question number 5, last question. Question number 5. Okay, this is electronic circuit. NPN transistor, IC and B are obtained. Okay, ni kalau kita buat eksperimen lah. Rheostat is adjusted to obtain different value of IB and IC as shown in the figure. So kita buat satu eksperimen, kita bagi voltage. Yang ni kita boleh adjust. Kita nak arus lalu kat sini tinggi ke arus lalu rendah. So kita adjust, bagi tinggi arus dia rendah. So kita kurangkan arus lagi tinggi. Okay, so kita adjust ni, kita dapat IB. So bila IB lalu kat sini, baru ada IC. Baru ini on. Bila ini on, baru ada IC. Okay, so kita dapat data macam ni. Plot the graph. So buat graph, awak tengok graph IB against IC. So you dapat graph apa? IB against IC. So dia dua-dua start dekat 0, 0. So IB 20, IC 2.1, IB 40, 21, 4.2. So aku dapat cantik lah. So this is straight line graph. State the relationship. So relationship dia apa? IB directly proportional to IC. Okay, senang berkadar terus dengan IC. State the roles of transistor. So transistor dalam cerita ni fungsi dia sebagai apa? Okay, sebagai amplifier ke? Sebagai switch ke? Okay, so kita kena jawab benda tu lah. Okay, so dia sebagai switch lah dalam case ni. Okay, then draw a new electronic circuit is NPN transistor is replaced. Okay, sekarang ni yang ini kita tukar NPN. NPN dia jadi apa? NPN, arrow dah terbalik kat sini. Okay, so sekarang ni arus boleh mengalir tak? Pom, tak boleh mengalir. Sebab apa kat sini? Sebab kat sini dah jadi reverse bias. So bila dah jadi reverse bias, arus tak boleh mengalir. So tak adalah IC. So emitter ni tak ada function lah. Maksudnya kalau ada lampu kat sini, lampu tak menyala. Okay.
Okay, draw a new circuit if NPN transistor is replaced. Okay, kalau kita nak lampu ni menyala juga, tapi kita nak pakai NPN instead of PNP, apa kita nak buat? Sekarang ni arus mengalir kat sini, tak boleh menyala. So, apa yang nak buat modification? You tukarlah yang ini jadi macam ni. So, arus boleh mengalir kat sini. Okay, tak semudah tu lah sebenarnya, tapi itu adalah satu solution dia. Okay, bila kita tukar NPN instead of PNP, so banyak benda lain kita kena consider lah. Kita kena consider arus dia tak boleh bagi sama banyak dah, arus dia dah lain-lain. Then polarization of the terminals pun dah lain. Okay, sepanjang cerita lah. So kita nak senang je. Salah satu pada modification, if you nak guna NPN, you kena switch the terminal. Okay, so for question number 6 pun sama je. Okay, you can see kat sini dia bagi NPN, bukan PNP. So soalan ni kononnya susah sikit, tak ada susah mana lah. Okay, so all the explanation is exactly the same as question number 5. Alright, so that's all. Good luck. Please try this. I don't think you have problem with this. Okay, thank you.